Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni Maqalat Asri, teguran suci dan jujur terhadap umat mengenai hadis oleh Maulana Muhammad Asri Yusof. Kita dalam bahagian yang kedua perbincangan hadis ni, iaitu pengajian hadis dan tuntutan masa kini. Kenapa pentingnya pengajian hadis, bagaimana belajar hadis, dan kepentingan belajar pada zaman moden, zaman kita sekarang ni. Kenapa pentingnya? Okey, kita nak bincang ni sambung siri kedua lah bahagian ni, iaitu beberapa fenomena semasa yang menuntut pengajian al-hadis dan metodnya lah, kaedahnya, caranya perlu disebarkan. Cara pengajian hadis, bukan cara biar betul cara dia tu, nak sebar cara dia dah. Okay, antara yang dapat disebutkan di sini adalah seperti berikut. Antara yang dapat disebutkan di sini ialah pertama, fenomena semasa hak kita menyebabkan kita mesti mengaji hadis betul, dan metod yang betul dalam pengaji hadis ni kena sebar. Pertama sebabnya ada golongan anti hadis. Antara permasalahan golongan anti hadis adalah seperti berikut. Pertama, mereka mendakwa hadis-hadis banyak yang bercanggah dengan akal. Tu sekali tengok. Bagi dia, bercanggah dengan akal. Yang kedua, kebanyakan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang ketika peristiwa yang diriwayatkan olehnya belum lagi memeluk agama Islam atau belum lagi lahir. Setengah dia tu dia kata, setengah tu betul lah. Kritika dia tidak 100% salah dah. Ada setengah tu tak beluk agama Islam lagi, lepas tu baru masuk Islam, baru cerita, ataupun belum lagi lahir cerita dia. Maksud mursal lah. Bukan sahabat cerita. Lagi mursal sahabi. Dia zaman Nabi tapi masuk Islam lewat ke. Lepas tu cerita peristiwa-peristiwa yang dia tu tak Islam lagi masa tu dah. Macam Abu Hurairah ke apa dah. Jadi benda-benda tu jadi kritikan mereka lah. Pertama, nak kata 100% bagi kita ahli sunnah jemaah, mursal sahabi ni, Ibnu Abbas ke, Abu Hurairah ke, dia kira walaupun dia cerita benda yang sebelum dia Islam lagi, dia kira sahih lah, kita bersangka baik dengan sahabat. Tapi pokok sesat ni dia, yang paling bermasalah dia sahabat lah ni. Syiah ke, anti hadis ke, dia tak cara orang lain. Orang lain tu tak apa nipu pun dah. Tapi sahabat ni, dia jaga benar ni. Satu perangai pokok sesat ni. Dia tidak bersangka baik dengan sahabat Nabi dia. Yang ketiga, kebanyakan hadis seperti yang didakwakan oleh ulama-ulama hadis tidak mungkin diingat dan dihafal oleh manusia. Kata mustahil dah. Banyak doa ni tak akan ingat dah. Mengikut otak dia tak mustahil dah. Sedangkan bangsa Arab pada zaman dulu tu memang kejap dia ngapa dah. Yang keempatnya, kebanyakan hadis yang menyatakan keserupaan Allah SWT dengan makhluknya. Dia kata musyabbihah lah, mujassimah lah. Hadis-hadis tu dia jadi wahabi ke apa dah. Sekali dia tolak terus hadis. Yang kelima, hadis-hadis ini tidak dikumpulkan secara bertulis seperti Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kita cerita dah sebenarnya ni dah. Hadis ni zaman Nabi ada dah, tapi pokok ni dia tak cerita ya, nak kata salah satu perkata pun ya ambil daripada kitab-kitab kadang-kadang disebut pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Dah baru start kononnya dah. Tak betul lah kau dah. Abu Zur'ah ke apa dah. Bukan. Hak tu kumpul dengan lebih sistematik. Zaman Nabi pun sahabat-sahabat ramai dah kita baca sebelum ni. Abdullah bin Amr bin As. Lepas tu ramai lah. Abu Bakar pun ada. Umar pun ada. Ali pun ada dah. Dia tulis dan dia simpan lah. Memang ada kitab hadis tu. Masa-masa itu ada. Abdullah bin Amr bin As ni dia siapa ke 1000 hadis kata tak. Banyak lah. Sahabat lain lagi. Jadi benda tu bukan sekadar hafal, tulisan pun banyak dah. Pada zaman Nabi lagi ni. Yang keenam, kebanyakan hadis menyifatkan keadaan Nabi Muhammad SAW dengan sifat yang tidak layak dengan kedudukan baginda SAW yang dimaklumi. Dia kata hadis ni merendahkan Nabi kau gapo tahulah. Dipikirkan ni. Yang ketujuh, kebanyakan hadis bukanlah wahyu yang dijamin oleh Allah SWT dan tidak dipelihara daripada kesalahan. Dia kata ada salah silap. Ya dua perkara. Ada yang kata salah pada Nabi. Ada setengah dia kata salah pada perawi. Tak percaya tu dia kata semua tak boleh percaya perawi. Ada juga. Tak sikit.
Hak berat lagi pas ke Nabi dia tolak dah. Ni penyakit. Dia kata Quran je betul. Kata Nabi tak betul lagi dah. Ni nanti hadis lebih berat lagi dah. Okey, yang ke-8, hadis-hadis menyebabkan perpecahan dan timbulnya semangat kepuakan dalam Islam. Dia kata berpuk-puk ke hadis. Sebenarnya kisah salah faham tak kira lah hadis ke apa metod. Kaedah dia terima Al-Quran hadis. Ia akan jadi pecah belah kalau melampau ke ekstrim dah. Golongan Khawarij tu ngapa Quran kuat tengah-tengah berzikir tu bunuh Sayyidina Ali dah radhiyallahu anhu dah. Orang ngapa Quran kuat dah. Qari yang kuat hebat. Jihad dia rasa mati syahid, bunuh Ali dah. Ni penyakit-penyakit ekstremis agama, pelampau agama dah. Tadi pokok tu bukan masalah hadis ya, Al-Quran pun menjadi ekstrim kalau salah faham ataupun ekstrim. Sangka buruk orang dia je baik je. Orang lain ni ahli neraka, orang lain bukan jual Islam. Penentang Islam dia penjual Islam. Dia akan jadi gitu lah. Tak ada kaitan dengan tolak terima hadis dia ekstrim, tidak dah. Quran terima pun jadi ekstrim kalau melampau jadi serupa je dah. Dia jadi ekstrim juga, jadi pelampau juga. Yang ke-9, kebanyakan hadis tidak disepakati kesahihannya atau kedaifannya. Oleh itu sukar bagi diketahui antara betul dan salah. Ada lah. Tak salah 100% cerita. Tapi dia kaedahnya mudah. Pak ni simplistik mikir tak. Simple sangat lah. Hadis ni tak tahu sahih tak betul. Itu tolak belakang. Tak boleh kau usaha sikit. Kaji dulu dah. Dalam banyak hadis tu ada yang mutawatir. Tak ada kata khilaf. Tak ada kata hak ni sahih da'if. Hak sahih da'if ni perbahasannya orang pakar. Hak tak pakar tu sudah kira lah. Siapa-siapa boleh kata sahih da'if. Mimpi kata sahih. Berat gitu. Kita tahu dengan pokok karut ni. Sufi-sufi ni. Dia kata ilham dalam hati kata ni sahih. Walaupun bunyi hadis pun canggung. Takkan Nabi kata macam ni tak. Tapi pokok sufi dia kata sahih lah. Tok guru kata tak. Ilmu laduni kata. Nak pakai buah ni hak sesat ni. Berat lah kita. Kita kena. Benar kaedah nak kuatkan hadis. Ada kaedah dia sanad, dia rayah. Riwayah nah. Jadi lepas tu istihad. Hak kuat tu terima lah. Dan janganlah terlampau simplistik lah. Kira mudah belaka. Kira tolak belaka mudah. Atau karut lah belaka dah. Yang ke-10. Macam cakap lah demokrasi ni bukan Islami. Sistem barat lah dah. Idea digital ni Yahudi. Dia simple sangat mikir dah. Idea digital ni bahaya lah. Padahal guna telefon tiap-tiap hari dah. Bocor habis dah. Jadi benda tu jangan simple sangat mikir dah. Begitu juga simple sangat. Ni payuhan nak tentu hadis sahih dah. Tolak belakang. Tu ajaran anti hadis. Yang ke-10. Golongan-golongan yang mendakwa Islam masing-masing. Ada kita kena faham dah. Benda ni berlaku dulu dalam golongan Syiah dan juga Sufi yang melampau dah. Rasyad Khalifah ke apa dah. Anti hadis dulu. Sebab dia gitulah. Dia duduk dalam golongan yang tak tahu Syiah. Yang tak tahu hadis palsu pun dia kata sahih lah. Ada sebabnya. Ada sejarah dia. Okey, yang 10. Golongan-golongan yang mendakwa Islam masing-masing punya hadisnya yang tersendiri mengikut istilah mereka. Ahli Sunnah tidak menerima hadis-hadis Syiah. Begitu juga Syiah tidak menerima hadis-hadis Ahli Sunnah. Ia pening gitulah. Tambah-tambah dia dah ada keluarga Syiah. Beratlah dia. Dia rasa pelik hadis-hadis Syiah ni. Yang anggap serupa Ahli Sunnah pun dah. Karut juga. Syiah berkarut. Ahli Sunnah berkarut. Dia tolak habis dah. Yang ke-11. Tidak dapat dinafikan terdapat banyak hadis-hadis maudhu'. Oleh itu tidaklah dapat bagi memastikan kebenarannya daripada kepalsuannya. Ada hadis palsu ni. Hak mana betul, mana palsu, mana tidak ni. Payuh tolak terus Mengaji malah. Tu tolak. Yang ke-12. Terdapat banyak percanggahan antara satu hadis dengan hadis lain. Yang tu bercanggah. Dia dah faham bercanggah. Dia setengah tu tak nampak bercanggah pun dah. Ada kaedah-kaedah dia dah. Yang ke-13. Kebanyakan hadis memberi gambaran lucah yang tidak sesuai dengan Rasulullah SAW. Hadis mana? Hadis karut tu. Lain tidak lucah dah. Yang ke-14. Sayyidina Umar pernah berkata, cukuplah bagi kita Al-Quran bila tidak menyebut langsung tentang hadis. Yang ambil hadis. Nak pakai juga hadis ni. Apa pun pakai hadis ni. Dah. Dia tak kira konteks apa yang dimasukkan oleh Umar tu. Ataupun kata-kata orang lain bukan kata-kata Umar. Dia ada perbahasa panjang lagi. Cerita je bukan semudah tu dah. Yang ke-15. Bagi memahami Al-Quran, kata mereka tidak perlu kepada hadis. Setiap orang boleh memahami Al-Quran dengan kecerdasan fikirannya masing-masing. Berat tu. Semaya ke mana semaya? Semaya dah.
Berapa rakaat, berapa rakaat, berapa sujud. Baca ke apa? Semua tulis hadis. Dia kata cukup Quran sekali semaya dia, tak semaya bel. Dah ngaku kuasa dah. Masalah je Quran terang-terang pun sebut tutup aurat ke apa tolak juga. Habis kara tolak. Dia berlakon je kata nak pakai Quran saja dah. Quran sendiri pun tolak dah. Yang ke-15, bagi memahami Al-Quran kata mereka tidak perlu kepada hadis. Boleh dah. Okey, habis dah. Yang ke-16 lah. Hukum-hukum yang diberikan oleh Rasulullah SAW hanya khusus pada zaman baginda SAW saja. Kemudian hukum-hukum itu boleh berubah dan dipindahkan mengikut keperluan masa dan tempat. Dia tunggalnya Quran sebenarnya. Dia kata, kita usah amal Quran. Kata zaman Nabi. Quran pun untuk zaman Nabi. Tak payah dah apa baca Quran. Tak ada pengajaran langsung lah. Ikut fikir dia, ngak otak dia lah. Habis gitu lah. Yang ke-17, walaupun kata-kata dan perbuatan Nabi Muhammad SAW adalah hujah. Tetapi ia tidak sampai kepada kita melalui saluran-saluran yang boleh diyakini. Maka ia hanya berada pada peringkat zanni sahaja yang tidak layak dijadikan sandaran. Yang ambil juga istilah ulama ni zanni. Sedangkan zanni tu bukan sangkaan sahaja. Ada je sangkaan kuat, sangkaan lemah. Sangkaan zanni yang kuat, dia tetap kuat lah. Tengoklah kekuatan dia dah. Mutawatir, hadis sahih yang kuat. Setara mana dah. Hasan. Da'if. Jadi peringkat-peringkat dia. Berapa je tolak habis. Dia malah mengaji lepas tu. Dia kira seredik tolak habis dah. Ni penyakit. Adalah sesat dah. Seterusnya kedua Syiah dah. Antara permasalahan kedua Syiah. Kenapa kita mengaji hadis betul? Dah. Dan cara mengaji betul perlu disebar kerana ada golongan Syiah. Masalah Syiah ni apa benda pula? Pertama, Rasulullah SAW bersabda bahawa aku tinggalkan pada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selagi kamu berpegang teguh kepadanya. Iaitulah pertama kitab Allah dan kedua ahli baikku. Yang ambil hadis tu. Sedangkan hadis tu terbincang panjang dah. Ada hadis yang kata konteks dia bukan ahli baikku tu. Dia cerita panjang. Bukan pendek betul ahli baikku. Dia cerita tentang kena jaga ahli baik dia. Pertama, kedua tu kena jaga tu. Dalam hadis tu tak jelas. Mungkin kitab Allah dan sunnah Rasul lah. Pasal dia panjang-panjang. Yang kedua tu dia cerita panjang benda lain. Lepas tu baru kedua tu ahli baik dia. Jadi nak cerita mungkin dia tidak masuk kepada pegang teguh tu. Maksudnya untuk jagalah. Ahli baik ni untuk dia jaga. Bukannya untuk terpegang semua pendapat ahli baik saja. Yang kedua, hadis-hadis ini diriwayatkan daripada orang-orang yang tidak ada nilainya menurut mereka. Syiah kata tak ada nilai riwayat. Walaupun seberat nyamuk. Sahabat-sahabat ni, hadis tu tak ada nilai. Apa mengarut. Dia kata tipu belaka, bohong belaka, tak bernilai, tak ada faedah. Seperti Abu Hurairah, Samurah bin Jundub, Marwan bin Al-Hakam, Imran bin Hintan Al-Khariji, Ammar bin As, sahabat-sahabat besar ni. Dia tolak ni. Tak kira bakar ke Umar, kau habis lah hadis lah. Dia tolak, tak ada nilai sikit abut bagi dia. Menyebabkan dia kritik sahabat yang paling sahabat. Lagi rapat dengan Nabi, sahabat tu lagi kuat kritiknya dia. Hadis hak belakangnya orang hak korek email, korek agama ni. Popok Syiah hak karut-karut tu, dia jadi sahih pula dah. Fiqah pula dah. Ni perangai Syiah. Dia tolak hadis. Sebenarnya tolak hadis. Yang sahih tolak. Hadis palsu diterima ni. Tu cara Syiah. Yang ketiga, hadis-hadis tidak boleh diterima kerana diriwayatkan daripada orang-orang murtad sudah kewafatan Nabi Muhammad SAW. Benda tak jelas yang kata murtad ni. Benda hak karut dia tu, siapa menuhaikan Ali ke apa, tak murtad pula. Ni perangai Pok Syiah lah. Ni cara salah berfikir. Cara berfikir yang salah lah. Benda simple je. Kita mikir dah. Tapi dia fikir pula pelik, kona kat jauh tu menyebabkan dia tak mikir logik. Murtad. Betul ke sahabat murtad? Dia tak tanya tu. Oh, Tok Guru dia kata ni betul ke sahabat ni jahat, murtad saja. Orang lain selepas sahabat tu jahat. Hak berkawan dengan imam 12 dia tu. Dia kata riwayat hadis daripada imam 12 dia tu. Tak murtad ke? Tak jahat baik belaka ke? Dah. Dia terima sangat dia. Jadi benda tu dia cara berfikir salah menyebabkan tolak hadis Nabi. Dia tolak hadis-hadis Nabi. Dia pakai hadis-hadis palsu, hadis karut. Yang keempat, ramai daripada sahabat memeluk agama Islam secara paksa, dia kata. Dan dalam keadaan ragu-ragu. Dia tak ragu-ragu, sahabat ragu-ragu. Dengan Nabi, sahabat ragu-ragu, dengan dia tak ragu-ragu kononnya. Atau sebenarnya mereka munafik. Itu tuduh ke orang munafik, itu tuduh ke sahabat munafik, balik. Jadi kita jangan melampau dalam agama dia.
Tuduh ke sahabat kau berat. Dia jadi kaum munafik. Syiah ni jadi paling munafik. Sebab apa? Sebab dia tuduh sahabat yang paling mulia tu. Paling banyak jasa, paling baik dalam dunia ni. Tiba-tiba dia kata munafik. Dia balik. Jadi balik. Kita apa-apa jangan ekstrim dalam agama dah. Kita salafi ke kita apa tuduh orang berat-berat. Dia akan balik. Oleh sebab itu, dalam dunia sekarang dunia agama ni dakwah salafi ni yang banyak balasan sendiri kan dia melampau ekstrim. Walaupun dia awak cerita tu betul tapi tindakan yang melampau, Allah akan balik akan hati-hati balas sama sendiri. Tuduh tahzir sama sendiri dah. Apa Syiah kata apa? Oleh itu masih ada di antara mereka para sahabat ni yang minum arak, dia kata dia, membodoh dan melakukan pelbagai beberapa kemungkaran dan kefasikan. Ada orang ramai tu beribu-ribu tu. Tapi dia benda kecil diperbesarkan. Macam politik gini benda tak tahu mana besar. Bahaya terancam dah. Ayat syiar lah. Ayat digital lah. Benda atas angin tak tahu apa pun dah diperbesar-besar ni. Terancam Malaysia terancam. Penyakit Syiah begitu ni. Benda sahabat ni ada seorang dua minat agak. Kena hukum hudud dah. Nak pembesar tu Allah sahabat. Soalan ni seorang je buat daripada berpuluh ribu sahabat tu. Semua soalan sahabat minat agak belakang kau. Tapi ya kira gitulah cara mikir Syiah ni. Fasik seorang dua habis. Kira orang lain tu serupa dengan seorang dua tu. Sedangkan orang tu ada hikmah lah. Ada sahabat buat maksiat ke gapo ni zina ke gapo. Baru kita dia boleh praktik hukum hudud tu tak. Dia tak tahulah hadis tentang hukum hudud. Ada hikmah. Tapi dia tak fikir gitu. Dia sangka buruk ke sahabat. Yang kelima, hadis-hadis dia kata hadis-hadis itu dikumpulkan pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin. Selain daripada Sayyidina Ali. Yang mengikuti pandangan orang Syiah. Mereka adalah orang-orang zalim bahkan kafir. Sahabat lain semua kafir. Sayyidina Ali je betul dah. Itu pok Syiah. Yang keenam, kebanyakan hadis ditulis pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin selain Sayyidina Ali. Yang bermotifkan politik. Sahabat lain tu bukan cara politik pun dia kata politik juga. Dan bagi mengampu khulafat semasa. Bagi dia mengampu belakang. Padahal tak ada kait dengan mengampu pun. Tapi nak macam mana sangka buruk. Sangka buruk. Yang ketujuh, hadis-hadis diriwayatkan daripada kebanyakan sahabat yang diterima oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada mereka tentunya tidak sahih. Pada Syiah ni tak sahih. Sahabat-sahabat tak sahih lalu. Kerana bagi dia paling jahat atas muka bumi ni sahabat ni. Nabi paling bagi Syiah bagi dia paling bodoh, paling tak cerdik sekali. Nabi ajar sahabat bukan main ngajar tapi paling jahat atas muka bumi. Tu cara Syiah mikir dah. Dia tak kira logik ke tak, dia main sentimen dah. Sentimen Melayu, Islam terancam ke apa macam tu dah Syiah dah. Ahli baik sahabat Nabi keturunan Nabi dah. Habib Nabi keturunan Nabi ni terancam lah ke apa je main sentimen. Hak tu je buat main sentimen je bukan main hujah. Tu peristiwa 10 Maharai ke apa dipanggil katak tubuh ke apa darah tu nak. Dia main sentimen ke apa masyarakat ni sehingga orang Melayu rasa terancam. Gitu gak pokok ni Syiah ni. Orang dia rasa pokok tu akan rasa Syiah ni dia rasa terancam dia kata dikhianati dah. Sahabat khianat kepada anak cucu Nabi dah. Gitulah. Habis orang lain kafir belakang dah. Dia main sentimen, main propaganda dah. Yang ke-8, hadis-hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah ni tidak terpelihara kerana ia diriwayatkan daripada perawi yang tidak amanah. Dia kata tidak amanah lah. Dia tu amanah belaka mengaut koksi dah. Riwayat dah pelik bunyi pun betul belaka dah. Lah kau orang jahat dah. Dia yang ahli syurga apa Syiah ni. Gitu lah anggapnya. Bermula dengan para sahabat. Sahabat yang paling tak percaya dah. Sehingga generasi yang datang kemudian semua tak percaya dah. Yang ke-9, kebanyakan perawi-perawi dalam kalangan sahabat radhiyallahu anhum menceritakan suatu peristiwa yang ia tentu sekali tidak turut hadir dalam peristiwa ini. Cara benar ni. Sungguh kaji benar ni. Hak kena berat ke Abu Hurairah, hak kena berat Ibnu Abbas. Oh berat benar ibu dah. Dia kata tak ada, tiba-tiba apa ni? Dah. Cerita ni sudah ke sahabat-sahabat ni, sahabat yang sirarus sahabat, sahabat-sahabat kecil akan belajar dengan kibarus sahabat. Dia dengar tu, dia ingat molek, dia akan sebut bahawa Nabi bersabda tu, ataupun cerita peristiwa tu, tanpa sebut sahabat yang ajar dia. Kadang-kadang Nabi tu hajar. Nabi cerita semula peristiwa yang berlaku sebelum mereka masuk Islam, atau sebelum mereka reti belajar Nabi lah. Dia ulas semula cerita tu, sahabat ni pakai cerita direct lah. Ibn Abbas walaupun dia sirarus sahabat-sahabat kecil, dia cerita seolah dia berada dalam peristiwa tersebut. Padahal nak cerita peristiwa tu tak ceritalah dia
Bukan matlamat yang cerita dia ada situ dah. Tapi pok ni kira ni berbohong lalu. Oh, pok ni gak sahabat gak. Tak boleh nampak sikit. Salah dah. Dia kira belabuk bohong. Nipu ahli neraka. Nah, ibu lalu sahabat berat-beratnya. Tu cara Syiah. Yang ke-10. Kebanyakan mereka para sahabat bukan terhenti sekadar yang diriwayatkan daripada Rasulullah SAW sahaja, tetapi diriwayatkan daripada para imam 12 yang maksum. Itu kata Syiah. Ya, bagi dia hadis ni bukan berarti pada Rasulullah, tapi juga diriwayatkan imam 12 yang maksum. Sesudah Rasulullah SAW, ini bermakna hadis Rasulullah SAW bukanlah sesuatu yang muktamad. Hadis Nabi pun boleh dibatalkan hadis Nabi tu dengan hadis kata-kata imam 12 dia. Ni kata keyakinan Syiah lah. Yang ke-11. Hadis-hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak dapat terima kerana banyak yang mutawatir dan sahih di sisi Syiah dianggap sebagai tidak mutawatir oleh Ahlus Sunnah. Syiah kata mutawatir, kita kata tak mutawatir. Kita kata mutawatir, Syiah tak kata mutawatir. Penyakit gitu ada semua. Oleh sebab itulah berlaku di perbezaan fahaman sama ada daripada segi akidah dan dari segi furuk bercanggah. Jadi bertentang belakanglah. 180 darjah bertentangnya dah. Ahli Sunnah ke kanan, Syiah ke kiri. Tak boleh kita kata guru. Tak guru ikut kiri, kita ikut kiri dah. Walaupun Nabi ikut kanan. Tu ajar pupu Syiah dah. Mengaku Ahli Sunnah, pupu Sufi yang terpengaruh Syiah. Perangai gitu dah. Yang ke-12, hadis-hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak dapat terima kerana ia disebarkan dan dibawa oleh ulama-ulama kerajaan. Kononnya lah, dia kata dia fitnah lah. Buat cerita. Dia ni suci bersih. Ulama kerajaan ni jahat belaka dah. Dan mereka mementing kehidupan duniawi. Tuduh lah. Ulama su' lah yang kata kepada ulama yang berada di pihak kerajaan ke atau pekerja dari kerajaan dah. Jadi qadi ke apa. Habis jahat lah. Dia tak tengok dah secara adil dah. Secara tapih. Dia kira mudah belaka lah. Simple. Pemikiran simple. Simplicity lah. Jadi 13. Ulama-ulama hadis Ahlus Sunnah tidak dapat terima kerana ganjil sekali. Mereka menerima dengan sikap yang terbuka. Hadis-hadis daripada golongan-golongan ahli bid'ah seperti Khawarij, Murji'ah dan lain-lain. Sedangkan daripada imam-imam al-baik yang maksum tidak terima oleh mereka ahli sunnah. Kita terima dah Ja'far Shadiq ke apa cuma tu. Orang ada belakang Ja'far Shadiq ke popok imam 12 ni, kadang-kadang dia popok sesak ni. Mereka ni berbohong atas nama imam 12 tu masalah situ dah. Sedangkan Ahli Sunnah wal Jamaah, dia pilih orang jauh. Tak kira lah dia ni Khawarij. Khawarij ni dia melampau di segi agama. Tapi tidak berdusta atas nama Nabi hadis ni. Bagi mereka Khawarij ni. Khawarij ni berdusta atas nama Nabi kafir tu. Adalah bohjuh dia ni. Tapi adalah Khawarij juga berdusta. Tapi dia tu, keedah dia tu ikut keedah lah. Tidak. Bagi dia kafir. Orang berdusta atas nama Nabi ni berkafir tu. Dosa besar kafir bagi Khawarij. Tapi zaman moden terbalik. Berat lagi daripada Khawarij zaman dulu pun ada dah. Dosa kecil kafir. Saya pernah dengar ustaz-ustaz hak sikit-sikit dosa kecil pun neraka lah, masuk neraka sekolah kafir dah. Kita tengoklah sekali dia terlibat dalam benda-benda karut gitu dah. Jangan melampau dah. Jangan melampau dah. Jadi gitulah. Murji'ah apa ada perbahasa je. Ada Murji'ah liberal, Islam liberal tu dah. Tak semuanya apa tak apa dah. Ada setengah tu Murji'ah Ahlus Sunnah pun ada dah. Jadi dia Syiah ni pakai agama belaka. Orang sebut dalam kitab Rijal ni Khawarij ke Murji'ah ke Syiah ke apa ke. Dia kata tak tolak Ahlus Sunnah tolak. Padahal Ahlus Sunnah terima juga Syiah afdaliyah lah, Syiah tafdiliyah, ada Syiah yang mengangkat Ali berbanding sahabat lain tapi tidaklah kutuk maki mengkafirkan sahabat lain dah. Tapi ada Syiah gitu diterima oleh Ahlus Sunnah, adalah peringkat-peringkat dia. Tapi puak Syiah ni dengan dia tak sebutlah sini, dia kira balas Ahlus Sunnah ni tak terima langsung Syiah dia kata dah. Dia terima mana puak Khawarij Murji'ah, Mu'tazilah lagi apa dah. Yang ke-14. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak dapat terima kerana mereka adalah golongan yang berusaha bersekongkol dengan kerajaan yang sentiasa menzalimi Ahlul Bait dengan memegang jawatan dalam kerajaan tersebut atau dengan menganggapnya sebagai orang yang adil sehingga bersemayam diberimamkan mereka.
Dan sunnah ni tak terima. Sebab apa? Kerja nak kaji dah. Dan menzalimi ahli baik. Padahal menzalimi bukan ahli baik. Menzalimi pokok syiah lah. Ahli baik pun bukanlah sokong pokok syiah ni. Tapi pokok syiah menunggang keturunan Nabi dah. Untuk kepentingan mereka. Gitulah. Beriman ke pokok ulama atau khalifah-khalifah ahli sunnah lah tak kaji tu. Jadi dia kira jahat. Siapa ikut tu imam jahat tu jahat ikut. Habis kau dah. Dia kira simple. Orang bersama dengan ahli bid'ah dok berdebat, dia kata terlibat sama bersekongkol. Padahal orang berdebat di pokok salafi totok dah. Begitulah kaedah dia nah. Melampau apabila melampau syiah ni melampau dia akan jadi sesat. Kalau melampau ni mudahlah terbabah. Golongan mengikut sunnah dengan membuat ada juga penyakit. Kenapa kena ngaji sunnah betul? Ikut sunnah tapi membuat tuli. Dia berasa dia salafi lah. Ahli sunnah wala ahli bid'ah belaka dah. Tapi dia ikut tu buat tuli. Ada kaedah. Senang-senang tolak 4 mazhab. Dah. Ada mazhab, ada Imam Abu Nifah pergi tolak dah. Dia tak reti kaedah baca kitab Rijal. Dah. Ikut sunnah dengan membuat tuli pun penyakit juga. Penyakit ni kena nak selesai dia kena ngaji betul lah. Betul ngaji hadis betul. Lepas tu metod je perlu betul ngaji dah. Okey, golongan ikut sunnah dengan buta tuli ni, masalah dia pertama, golongan ini sebenarnya tidak memahami pengertian sunnah yang sebenarnya. Mereka seperti tidak mengetahui pembahagian para ulama tentang sunnah itu sendiri kepada sunnah tashri'iyah, sunnah ghairu tashri'iyah, ittiba' hakiki, mu'aradah suriyah dan mu'aradah hakikiyah dan lain-lain. Banyak istilah-istilah kaedah. Nak faham. Setiap Nabi buat tu ada ke semua kena boleh ikut. Nabi B ni lebih daripada 4 dah. 9 dah 11 dah. Adakah kena ikut boleh ikut? Yang ada kaedah dia. Begitu juga Nabi lagi puasa puasa sambung ni. Nabi nampak tak makan, Nabi kata Nabi makan, malas dah. Nabi diberi makan. Dah. Jadi kita tak boleh makan. Apa Nabi kah? Betul ke lah? Tak nak puasa sambung-sambung. Betul ke lebih afdal? Jadi benda-benda tu banyak perbincangan. Pakai survey, pakai pih ni. Adakah sunnah tashri'iyah atau sunnah ghairu tashri'iyah? Betul ke tashri'iyah? Dia ada perbahasa. Pakai survey ke apa ni. Adakah dia sunnah tashri'iyah? Ada perbahasa lah. Banyaklah perbahasa. Pakai jubuh ke apa dah. Ittiba' hakiki ke ittiba' macam mana ikut Nabi dah. Macam mana kita ikut? Ikut betul-betul ke ikut maqasid ke? Banyak perbincangan. Ma'aradah suriyah ke ma'aradah hakikiyah ke? Ada perbincangan. Kita bincang ni lah kalau ada dah. Yang kedua, menganggap sesuatu yang diucapkan atau dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang berkedudukan tertentu. Seperti sebagai mubaligh atau ma'alim. Sahaja, sedangkan ada hadis Rasulullah SAW yang diucapkan atau dilakukan atau diperakuinya itu sebagai baginda SAW sebab seorang pendidik. Adanya Nabi sebagai guru lah, mengajar. Ada sebagai ketua negara. Hadis dia tu bukan bermaksud kena pakai sama. Ada sebagai ketua negara pun ada. Sebagai general, maksud tu nak pergi. Ada Nabi ucap tu sebagai general. Boleh ambil pengajaran. Tapi kalau tidak mau tamak, tengok realiti dia. Sebagai hakim, ada Nabi bertindak sebagai hakim. Sebagai bapa pun ada, sebagai suami, sebagai ahli psikologi pun ada. Dan sebagai lain-lain banyak lagi lah. Bagi pengkaji, aku cerita benda ni. Tidak satu peringkat Nabi. Bekir masa tertentu. Lembut masa tertentu. Ada keedah-keedah dia lah. Jadi pokok yang ikut sunnah buta tu ni ikut. Kadang-kadang ikut buta gitu dah. 100% dengan tanpa memahami konteks pun ada dah. Yang ketiga, suatu hadis yang dikemukakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam konteks pribadi atau keadaan tertentu mungkin difahami oleh orang yang punya penyakit ini sebagai fahaman bagi semua orang. Kadang-kadang Nabi ajar ni untuk penyakit orang tertentu lah. Tapi orang lain faham ni semua orang pun kena buat apa dia dah. Dan bagi semua keadaan ni penyakit kau. Contohnya hadis Rasulullah menyuruh mandi selepas sembahyang subuh. Dan menyelam 7 kali atau berapa kali melawan arus bagi orang yang demam. Atau Nabi Muhammad SAW memakai celak. Maka bercelaklah ramai orang. Habis pakai celak ni. Memakai kain keparas tengah betis serta lain-lainnya. Ada Nabi buat paras tengah betis ni. Orang lain pakai buat belakang.
Dia tengoklah kesesuaian ke apa ni tidak. Takkan terima buta lah, kita kira terima straight lah. Dia tidak tengok konteks. Sesuana ke apa Nabi cerita pasal kena penyakit ain, penyakit ke apa. Habis nak buat belaka. Nah, selepas subuh. Kita mandi sebelum subuh dah. Lorak dia kerja. Sebelum subuh je. Selepas subuh mandi ya. Dah. Tengok hadis lain pula. Nabi pernah mandi sebelum subuh apabila bersama isteri. Macam-macam. Kena tengok konteks. Yang keempat, mengamalkan segala yang dikatakan sebagai hadis tanpa menyemak terlebih dahulu sama ada ia maudhu' atau tidak. Ni menyakit terlebah, hak ni pakai habis hadis. Hak pelik-pelik pakai dah. Kadang-kadang pakai serba tu, kalau sekadar kata sunnah Nabi tu, tapi ada fadilah 100 kali ganda, dia percaya dah. Tak terlebah kita, tua kita ni percaya. Padahal hadis tu ada maudhu' dah. 100 kali ganda pakai serba. Dia tak tahu apa benda sunnah. Dia berasa dia ikut sunnah lah. Orang lain ni jahil lah. Orang lain ni tolak Islam. Dia jadi pejuang Islam ni pun penyakit juga dah. Dan menggunakan hadis sebagai suatu perkara tanpa memandang kepada taraf hadis tersebut dah. Tak kira hadis tu setara mana. Sahih setara mana. Hasan, da'if pun. Dalam fadhil yang amal ke apa ada tahap dia. Tidak semua hadis da'if pakai boleh terima dia. Contohnya hadis dhaif hendak dipakai bagi menentukan sesuatu hukum jenayah. Dan hadis ahad walaupun sahih hendak dijadikan sebagai asas akidah. Ni pun berbahasa. Syahidah je tak terima dah. Dia kata setengah. Ni seorang balas dengan sangka buruk. Dia kata Asy'ariyah tolak hadis ahad tu. Tidak. Untuk jadi asas akidah dah. Ni kita jangan melampau betul lah. Hadis sahih ni tak kira lah. Dia sahih tidak mutawatir pun kita boleh buat akidah. Kena cerita hak tu dulu. Tapi tidaklah jadi apa kata tolak dia terus jadi kafir dia. Bukan asas. Dia jadi sumber akidah yang bukan asas dah. Yang kedua lah sumber. Jadi dia tu wajib percaya kok tapi tidak tahap kafir ke tolak dah ataupun tak percaya dah. Sebab dia tidak jadi mutawatir dah. Gitu kaedah tu kira lakon benar kalau ngaji maulid dah. Tapi kadang-kadang jadi balas halnya sebabnya tidak menelusuri dengan baik dah. Yang kelima, mengikut serta hadis tanpa mengetahui sama ada hadis tersebut sudah dimansuhkan ataupun tidak. Jumpa kita aja pakai terima dah dia. Tak tengok dah dia ni peringkat mana dah. Tak kira hadis tu mubaham atau mufassar dah. Muhkam atau mutasyabih. Jelas ataupun dia sama-sama dah. Khusus bagi Nabi Muhammad SAW saja ke? Atau bagi generasi sahabat saja atau sahabat tertentu saja. Dia tak cek malik, dia pakai jumpa lah, akan terima dah. Ngaji betul lah. Dia ada syarah hadis dah. Kena belajar syarah hadis ni. Kena mengaji untuk guru dah. Jangan kita betul-betul kita ustaz dah. Lepas tu pada baca kitab dah. Asah kitab. Nak faham kitab tu kena mengaji dulu dah. Yang keenam, mengikuti segala perkara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan tidak mengambil kira. Sama ada perkara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah mukjizat baginda SAW seperti menyembelih unta berdiri dah. Dah. Dikira sunnah sembelih. Lembu pun berdiri. Pertama tak seperti lembu dah. Yang keduanya Nabi ni halah terjaga. Unta pun ada tempat-tempat juga, ada tempat di lembu. Boleh bela-bela diri sembelih dah. Ada tempat-tempat tu backing juga dah. Jadi kena tengok dah. Lembu tempat kita backing lagi tempat awal aja dah. Jadi kena tengok dah. Yang ketujuh, mengikut Nabi Muhammad SAW tanpa memikirkan sama ada Nabi Muhammad SAW berbuat sebegitu kerana suatu sebab tertentu atau kerana tujuan tertentu. Seperti tawaf Kaabah dengan mengendarai unta. Ini menyakit. Pernah bicara dah. Syekh Muhammad Wahab pun mula terima nak kata boleh, lepas tu kita tolak pula lah. Tidak dan berak habis ke unta dah. Ada sebab Nabi naik ke unta tu supaya orang nampak ke apa dah. Tapi dia baca hadis tu kan, dia kata sunnah. Tawaf naik unta, tawaf Kaabah. Ini ada hak terlampau literal dah. Yang kedua, tidur mengiring di atas lambung kanan selepas sembahyang sunat subuh, iaitu sebelum mengerjakan sembahyang subuh dan lain-lain lagi. Ini ada perbahasan lah. Imam Nawawi apa soal terima tak? Tapi dikritik oleh ulama lain. Dah, betul ke mengiring ni tak? Adakah mengiring depan dalam masjid, pakat mengiring belakang? Ramai-ramai. Adakah Nabi mengiring dalam rumah dia saja dah? Boleh buat di dalam masjid. Ada perbincangan ni tidak dah habis. Ada tepat tu tak. Ni India ke mana nak serius.
Habis pakat baring miring ada penuh dia. Adakah benda tu terjadi pada sahabat-sahabat dia? Buat gitu belaka kan? Nyering gitu belaka tak? Adakah Nabi saja buat? Jadi benda tu kena mendalami dah. Tidak mengaji sekerat dah. Yang ke-8, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Lepas tu ada perbincang lah. Adakah semayang malam lama baru Nabi buat gitu tak? Kita semayang sikit boleh buat gitu ke tak? Nyering gitu tak? Yang ke-8, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW kononnya, tetapi sebenarnya bersesuaian dengan hawa nafsu tanpa mengambil kira asbabul wurud. Ikut hawa nafsu dah. Tapi tak tengok sebab dah. Nak kahwin berapa ramai? 4 ke 10. Tapi Nabi ada sebab dia. Kahwin ke apa dah? Contoh gitulah. Ada sebab dia. Bagi hadis itu, ada asbabul wurud bagi hadis tersebut atau latar belakang kaedah Nabi Muhammad SAW mengungkapkan hadis tersebut seperti beristeri 4 dan lain-lainnya. Beristeri 4 ke apa ada sebab khusus. Ada untuk jaga negara, untuk hubungan diplomatik macam-macam lah. Yang ke-9 dah. Berpegang dan mengamalkan hadis-hadis tertentu sahaja seperti hadis-hadis riqaq. Hadis-hadis tasawuf dah. Dah riqaq, lembut hati atau hadis-hadis zuhud. Dan lain-lain dengan tidak melihat kepada keseimbangan dalam amalan. Dan cara hidup dia tunjukkan oleh Rasulullah SAW. Ini ambil sekerat hadis ni. Dengar cerita hadis ni, kurang makan Nabi, apa? Main puasa sama dah. Tapi tak cara dah benda tu Nabi buat tu. Kan keadaan tertentu ada Nabi makan, dia tak tengok semua sekali hadis ni. Contoh dia tidak berasak dapur rumah Nabi Muhammad SAW selama beberapa hari. Dia petiru. Habis tak beri menafkahkan anak bini dia. Tak kerja buat dah. Betul tak? Tak baca hadis Nabi sampai makan ni setahun pun ada. Kena baca belakang dah. Sedangkan pada waktu lain Nabi Muhammad SAW menyimpan makanan bagi setahun pun ada. Betul ke Nabi tak cara tak? Jual Islam betul-betul tak cara kan anak bini ni. Dia baca sekerat dia. Mungkin masa tu masa susah, masa perih, masa gapo dah. Bukannya masa amal dah. Tadi payah makan pun ada sebab. Dia tak baca konteks tersebut. Dia baca sekerat jumpa hadis kat amal tu. Tak usah biar anak ini makan tak. Makan sikit-sikit sudah. Suhu dah. Okey, yang 10. Berpegang dengan suatu hadis fadilat dan mengamalkannya tapi tidak berusaha memahami hikmah dan rahsia di sebalik tuntutan-tuntutan Nabi Muhammad SAW. Dia baca hadis fadilat. Kadang hadis fadilat tu tidak sahih pun dah. Setengah tu sahih tapi konteks dia tertentu dah. Jadi ni masalah hikmah ni. Dia baca, dia fikir dia pasal. Contoh dia baca surah Kahfi, Al-Majmu'ah Jumaat ni. Hari Jumaat ni. Sedangkan konteks tu pentingnya pengajaran dah. Untuk menghadapi Dajjal ke apa dalam surah Kahfi tu. Tapi tak baca saja. Kerana nak terkejar fadilat dah. Semata-mata tanpa hikmah. Tercari hikmah dan rahsia di sebalik tu. Okay, golongan penyelewengan fakta-fakta sirah. Kenapa dia mengaji molek hadis ni? Dan betul keadaan mengaji hadis sebabnya menghadapi golongan menyelewengkan fakta sirah dan sejarah ni. Golongan ini ada Syiah, ada benda lain pun ada dah. Masalah golongan ini adalah pertama menganggap sumber rujukan sirah dan sejarah sebagai sumber yang muktamad. Tanpa dibandingkan terlebih dahulu dengan kenyataan-kenyataan yang terdapat dalam Quran dan hadis. Antaranya dah. Pertama dia, yakinnya Nabi Muhammad SAW dengan kemenangan dalam peperangan Hunain. Kerana ramainya bilangan tentera yang menyertai baginda sallallahu alaihi wasallam. Dah. Ya jumpa sirah kata Nabi yakin ya? Betul lah. Hadis riwayat tersebut dah. Dia kira, oh betul lah dah. Cerita sikit apakah betul belakang dah. Jumpa dari kitab sirah sejarah. Kitab besar-besar. Tarikh Al-Muluk. Tarikh Baghdad dah. Dah. Tarikh Baghdad. Tarikh Dimashq dah. Dia ambil hal tu kak. Percaya terus. Padahal cerita tu capur gaul dia. Dia sahih karut ke apa pun. Yang kedua. Kisah Ammar bin Yasir dalam pembinaan Masjid Nabi Muhammad SAW. Kisah mana tak tahulah. Ya, perkata terima. Yang ketiga, cerita tentang penduduk Madinah menerima kekalahan dalam peperangan Uhud secara mutlak. Cerita tentang penduduk Madinah terima kekalahan perang Uhud secara mutlak dah. Dia jumpa ada riwayat sirah itu, terima tu. Yang keempatnya, kisah tentang tarikh kewafatan isteri Sayyidina Abu Bakar Ummu Rumanah. Dah. Perbincangannya ada cerita kah? Itu contohlah. Sumber rujukan sirah sejarah muktamad dah. Tak dipertikar dah. Padahal sejarah dari kitab sama tu banyak cerita bersih dah.
Yang ambil usaha bersih tu muktamad. Ni penyakit lah. Penyakit orang mengaji sirah dan sejarah tanpa pengaji hadis. Tanpa menggunakan metod mengaji hadis, dia tak terima langsung mengaji hadis, bakal terima sejarah. Benda ni berlaku dia. Abu Ala Maududi dia. Pendiri Jamiat Islami lah. Tokoh-tokoh yang dijadikan rujukan oleh gerakan Islam lah. Sebab ada di orang Arab pun terima dah. Orang-orang negara timur tempat kita lagi terima lah. Buat risalah usrah rujuk pada kitab Abu Ala Maududi dia. Abu Urwah tu. Risalah usrah. Tapi tak gitulah. Kadang-kadang debat sirah ni sangka buruk pada sahabat ni. Dia tak guna penapih. Terima belakang. Antara benda yang terkritik hebat lah, ada ulama-ulama yang terlibat dengan Jamiat Islami di Pakistan, di India dah. Tapi tengok ke cara dia terima belakang riwayat ni, ada setengah tu berpandang tak ada lah tubik dah. Gitulah. Kita bukan kata 100% salah, tapi kadang-kadang ekstrim terima sejarah ni bahaya dah. Ada benda-benda yang bersangka buruk dengan sahabat. Kerana terima sejarah ni. Benda-benda sejarah ni tidak tapih, tidak napih seperti hadis. Kalau tak guna napi hadis ke, ada yang memburuk-burukkan sahabat. Ada tabarak bermaksud untuk menghina sahabat. Okey, seterusnya yang kedua dah. Kenapa bahayanya kalau tak mengaji hadis? Kerana orang jenis golongan terima habis fakta-fakta sirah dan sejarah yang terdislemikan. Yang kedua, menerima suatu cerita berdasarkan setengah kitab sirah, walaupun cerita itu mengaibkan Rasulullah SAW. Terima dah. Di samping ia pula bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Seperti kisah Mi'raj Nabi Muhammad SAW dari rumah Ummah Hani. Isra' Mi'raj tu. Daripada rumah Ummah Hani, tebuk-tebuk atas ke atas ni, tubik dah. Kerajaan tebuk atas. Ke atas, tubik lah Nabi dah. Rumah asal ni pada rumah Ummah Hani. Rumah bini musuh Nabi. Ummah Hani ni mahu sepupu Nabi. Ummah Hani ni kakak pada Ali. Ummah Hani ni, dia ni ada tok lelaki yang kafir dan buat kuat lawan Nabi masa tu. Dia pula masuk Islam pada pembukaan kota Mekah. Dalam cerita dia tidak Islam lagi. Tiba-tiba cerita tu semaya dengan Ummah Hani lah. Tok lelaki duduk mana? Suami duduk mana dah? Terima cerita tu kadang kita ada, saya tengok salah seorang tokoh hadis lah. Hebatlah dia lah. Dia terima, dia cerita-cerita ni tanpa kritikan langsung. Kerana Ibn Ishaq tu dia kira bagus, boleh terima. Itu malah asli ada over. Kita tengok sekali over yang kritik berat-berat Ibn Ishaq ni. Ada setengah kata, mulalah tolak habis Ibn Ishaq. Tidak gitu. Malah nak asli maksud dia kadang-kadang dia tekeh tu. Sebabnya pelajar taksub kepada Ibn Ishaq ni penyakit ni. Bukan nak kata tak terima langsung. Ikutlah nak terima. Tapi tertentapih ni tak. Terima hak ni pun ngaji hadis. Tapi terima kisah Mi'raj daripada rumah Ummah Hani ni. Kita pun pelik dah. Jadi gitulah orang yang telajak terima fakta sejarah ni tanpa napih. Tanpa tengok logik bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan Nabi Isra' Mi'raj Subhanalladzi asra bi'abdihi lana minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Isra' Nabi itu daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bukan daripada rumah Ummah Hani. Tapi ada juga belik setengah yang kata, Masjidil Haram ni termasuk rumah Ummah Hani. Dah, Ikea Mekah semua sekali tu Masjidil Haram. Tak usah dah cepat-cepat lah. Betul kau dah memfaham gitu ataupun dah semata-mata untuk membenarkan riwayat karut tu dah. Memanglah ada perbahasan ulama setara mana 100,000 pahala tu luas mana tempat kita semaya ada ke Masjidil Haram saja ke luar Mekah asal boleh berlaku. Ada perbincangan. Betul kita tahu. Tapi guna hujah tu pasal terang Al-Quran sebut tu daripada Masjidil Haram masjid. Kita jangan camik takwil untuk bahas bab lain. Bab Isra' Mi'raj saja ni betul-betul dah masjid. Kecuali betul-betul ada riwayat yang sahih, betul-betul ada riwayat yang sahih. Dia riwayat yang berat setara ni daripada Ibn Ishaq terima dah. Semata-mata kerana Ibn Ishaq tu hebat orang tu dah. Dia kira kuat lah. Okey, yang ketiga, tidak mengambil berat tentang penulis-penulis kitab sirah atau sejarah sama ada penulis itu seseorang yang sudah ditolak oleh ulama-ulama Islam yang muktabar atau seorang yang punya akidah yang tidak sihat terhadap generasi Islam seperti Ibn Ishaq. Ni soalnya posisi cerita sana ni Ibn Ishaq dah. Tak kritik nak terima tersekar kalau dia mau terima berhati-hati, terima dalam keadaan berhati tak apa. Terima tak khabar dah. Pakai terima Isra' Mi'raj daripada rumah Ummah Hani pun terima dah.
Padahal dia ada 10 riwayat berkenaan Isra' Mi'raj. Hak pelik sekali riwayat Ibn Hanif ni. Riwayat Ibn Ishaq daripada rumah Ummu Hanif tu pelik sekali. Tak boleh kau tolak tu. Nanti terima juga kerana Ibn Ishaq ni menyakit dia. Yang keduanya Al-Kalbi. Yang ketiganya Al-Mas'udi. Yang keempatnya Al-Baqidi. Yang kelimanya Al-Ya'qubi. Lepas tu yang At-Tabari dan lain-lain lah. Riwayat-riwayat ni tak boleh terima mudah-mudah. Napis maulid kena buat kajian maulid. Sebabnya banyaklah apa kitab Tarikh Al-Umam Muluk, Tarikh At-Tabari tu berat benar tak? Macam-macam cerita masuk. Yang keempatnya menerima kisah-kisah tidak berdasarkan fakta yang benar seperti ditemui dalam kitab-kitab muktabar. Dengan tidak menyedari di sebalik cerita yang seumpama itu ada motif yang mendorongnya kepada alam persuratan sejarah. Antara yang dapat disebutkan sebagai contoh ialah pertama Nabi Muhammad SAW mengangkat Sayyidina Ali dengan membiarkan beliau berpijak di atas bahu baginda SAW. Ini riwayat. Sedangkan riwayat itu sebenarnya cerita tentang cucu Nabi. Dia kata Ali ni atas bahu Nabi. Dia ambil riwayat hak karut Syiah tu. Suhuk tu dah. B. Karut lah. Terima tak mikir logik ke orang tua. Natu naik atas bahu tua tak tua. Ada benda tak kena tu. Jadi Sayyidina Umar memukul anaknya Abu Syahmah. Sehingga mati sebagai tanda menjalani hukuman hudud ke atasnya. Untuk tunjuk keadilan Umar dah. Padahal maksudnya karut. Mana hukum hudud 100 kali sampai mati tu karut. Bukan hukum Islam tu. Tu hukum jahiliah. Hukum karut tu. Apa hukum 100 kali rotan suruh mati? Mikirlah. 100 rotan Islam ni bukan style pun mahkamah sibir tu. Akad tak lebih tiok. Ke roti pula tak boleh bersadar. Tak boleh cendok ni ada tertentu dah. Tiba cerita ada sampai mati diri kan anak bedah dah. Ngarut dah cerita dia. Tapi mati pula ke mengarut lah. Ke berzina lah macam-macam. Padahal kapur Yahudi tak ada cerita minum arak di kapur Yahudi. Mana ada di Madinah kapur Yahudi dia masa tu. Tak ada habis. Khaybar ni habis ni perambak. Tak ada dah tempat jual arak di Madinah. Benda-benda gitu tidak berfikir panjang lah. Simple. Riwayat pelik-pelik gitu. Dia pakai tak mikir terima belakang. Yang kedua, yang ketiga Aisyah disalak oleh anjing Hawab. Ni pun kita bincang panjang sebelum ni. Mana Hawab tepat? Kita fikir dah. Anjing Hawab. Pertama anjing Hawab saja ke menyalak? Tepat je mana? Bincang punya bincang dia dah bawah Mekah. Bukan di Madinah. Aisyah nak pergi ke Iraq. Tiba-tiba anjing Hawab mana? Semua tempat di kawasan tu tak ada nama Hawab. Antara Mekah ataupun antara Mekah dengan Iraq ataupun Madinah dengan Iraq tak ada nama tempat tu. Dia bawah selatan Iraq. Selatan Mekah. Jadi benda-benda gini biar logik. Biar mikir. Sedangkan cerita tu sebenarnya melibatkan bini orang Nabi palsu. Ada riwayat tentang Nabi palsu tahu tu ni. Anjing menyalak. Tapi dia erik ke Aisyah ni. Benda tu biar dengaji lah dah. Yang ketiganya hadis kisah. Hadis limuk tu logik ke tidak dah. Hadis limuk Nabi, Ali, Fatimah, Hasan, Husain. 5 orang dah. Ada kisah selimut dah. Ada setengah ulama terima lah hadis sunnah lah. Padahal hadis tu pelik benar dah. Bercanggah. Yang ke-5 dah. Hadis Hindu isteri Abu Sufyan memakan jantung Sayyidina Hamzah dan lagi. Riwayat Hindun. Busuh ni pembunuh Sayyidina Hamzah tu. Nama apa dah? Ada orang negro tu, orang Habsyah. Jadi benda tu karut. Makan jatuh gerananya dah. Dah karut. Sebenarnya tidak betul cerita tersebut dah. Hindu isteri Abu Sufyan sebabnya tak pernah dibicarakan hadis-hadis sahih perkara tersebut. Kalau lah Nabi pernah pembunuh Sayyidina Hamzah ni, Nabi tak usah tengok muka kerana teringat lah. Hindu kalau betul yang makan jantung Sayyidina Hamzah mesti Nabi lagi marah. Sedangkan Nabi hormat dia dan Nabi suka dan dia pun cinta ke Nabi. Jadi tak ada nampak pun rasa marah ke apa. Jadi cerita tu karut dah. Dah. Cerita yang tidak sanak, kita tak mana, tak kuat mana, tapi orang pakat percaya ni. Tak ada napih. Yang kelima, menyesuaikan masa-masa tertentu atau kegemilangan zaman pemerintahan orang tertentu dengan bersandar kepada hadis yang tidak sahih. Seperti sistem khilafah sedahku akan berterusan selama 30 tahun. Ini ramai ulama pakar. Tambah-tambah bukit ulama hadis. Lagi ramai pakar lah.
Hadis pun ada setengah tu bersangka baiknya hadis ni. Sedangkan hadis tu bercanggah 30 tahun tu sebenarnya sampai zaman bila? Hasan ke? Dah habis ke zaman Hasan? Nah. Dah ke Ali dah. Jadi benda tu sedangkan orang yang mengangkat Muawiyah, bai'ah Muawiyah termasuk Safinah pada hadis tersebut. Betul ke hadis tersebut? Kita tahu ke hadis ni dah. Dia kata lepas tu raja yang mencengkam dah. Mulut kerajaan yang mencengkam, raja yang mencengkam. Betul ke tidak dah? Apa bezanya zaman khalifah zaman Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dengan khalifah Muawiyah? Sebenarnya sama je. Muawiyah memanglah Yazid anak dia. Lepas tu tidak anak dia naik dah. Sepupu dia ke apa, jadi suku sakak pun tak. Tidak beraja macam sistem beraja kita ni. Betul ke beraja tu salah? Zaman Nabi tu panggil raja juga. Sulaiman, Nabi Sulaiman tu raja juga. Nabi Daud pun raja juga. Anak dia jadi raja Sulaiman. Jadi benda tu dia fikir banyak dah. Jangan terima bodoh gitu dah. Tengah ngaji dah. Okay, kenapa kita kena ngaji hadis dengan betul? Kerana ada golongan yang meninjau al-hadis daripada perspektif yang sempit. Dah. Sempit je faham hadis. Nah. Penyakit ini juga menjadikan seorang tidak sampai kepada maksud hadis yang sebenarnya atau terus akan meninggalkan hadis dengan menjadi seorang anti hadis. Yudakah kau? Ada sebenarnya, itu maksud hadis tak cara mana pakai ikut dah. Lepas tu tinggalkan hadis tu jadi anti hadis. Dah. Kadang-kadang dia pergi sunnah main ke apa, main panah. Tak mengaji bahagian bedil. Zaman moden ni senjatanya bedil dah. Tak mengaji dah sebagai senjata canggih ni. Kerana dia kata tu sunnah Nabi ni. Tu cara untuk faham maksud hadis yang sempit lah. Hak melampau pula jadi tolak hadis 100% pula. Ni nyakit lain pula. Di antara permasalahannya ialah pertama melihat hadis daripada kaca ilmu yang tertentu sahaja. Seperti nampak adanya pertentangan antara kenyataan yang terdapat dalam hadis Dajjal. Dalam sebuah hadis dikatakan Dajjal tidak dapat masuk ke dalam 2 tanah haram. Manakala dalam hadis lain dikatakan Dajjal bertawaf mengelilingi Kaabah. Dah. Bercanggah dapat dah. Ini perbahasan Dajjal mana tu? Dah. Dah. Dajjal Nabi palsu ke apa? Ada juga dah. Dajjal mana? Jadi dia tak faham konteks hadis. Dia kira, canggah ni. Tolak dua-dua lah. Tolak belakang lah hadis Dajjal ni. Dia kira mudah. Ingat dah. Nabi palsu ke apa? Dia taubah. Pernah taubah pada. Dah. Agama Sing dah. Nama gapo tu? Pengasah dia tu. Awliya Islam dia. Cepat tercapuk agama. Capuk agama Islam dengan Hindu. Jadi dia buat haji ke apa dia tu. Dah. Lepas tu nama gapo tu? Senok Hanggaroja dah. Dia ni spy. Jadi gapo tu? Dia macam tu jadi tok guru lah mengaji duduk Mekah mana. Dan sekali kali mengaku tidak Islam dah. Lepas tu orang ikut orang Indonesia mana ikut Ismail belakang. Jom jadi tok guru mengaji Mekah yang mana dah. Sebenarnya mengaji Mekah tu untuk jadi spy. Pokok ni macam Dajjal juga dah. Dajjal kecil tu. Yang kedua, membataskan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang umum dan bersifat universal kepada orang-orang tertentu sahaja atau tempat tertentu sahaja apabila melihat contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW itu. Menggambarkan adanya penggunaan bahan-bahan semasa seperti Nabi Muhammad SAW memberikan tali dan kapak kepada seseorang bagi pergi mencari kayu api dan menjualnya. Atau apabila Nabi Muhammad SAW mengajarkan supaya menghabiskan bakaran daripada pinggang atau bekas. Apa maksudnya? Maksud Nabi tak tengok kan dah. Maksud Nabi ni cari kayu api ke apa ni. Maksudnya bekerja dah. Perhabis makan ni apa. Pinggang atau bekas. Terbebas dia matlamaknya dah. Kalau kita tak makan perhabis kerana nak sipil ke apa tak apa je tak. Gitulah ada konteks dia lah. Yang ketiga, menyelesaikan hadis dengan akal atau pengalaman semasa atau berdasarkan gejala-gejala material seperti tidak dapat menerima hadis syaqqus sadr, belah dada. Ada setengah ni dia golongan anti hadis yang nak katakan dia telajuk. Kadang-kadang ulama juga dah telajuk tak usah terikat dengan kejemudah. Ya kita ni kata tak logik belah dada ni.
Dia ingat je belah nada ni. Dia ingat malaikat ke apa ni tak ada serupa dengan mak orang dah. Belah dada zaman dulu mustahil. Tak ada biuh, tak ada apa mati ke diri dah. Zaman ni ada kedoktor dah. Dan yang anggap tu soal kedoktor rekod ni bisa lagi ada malaikat daripada Allah SWT apa boleh menyembuhkan dah. Nak cuci belah dada Nabi, nak cuci hati tu boleh bagi dia. Ni penyakit lagi dah. Dia bagi bercanggah dengan akal. Hadis Mi'raj, dah dia tolak hadis Mi'raj sebab ni tak logik. Cepat nak Mi'raj, Isra' Mi'raj ke apa, Mi'raj naik ke langit tak logik. Nak nyawakan dia kata dah. Dan hadis sungai Nil dan sungai Furat berpunca dari syurga. Dia pun tolak juga dah. Maksud sebenarnya tak kaji dah. Dia kira tak logik ni. Mana ada syurga sini? Bakal tolak habis. Kat mana kita? Nak pergi lagi ya? Bila nak habis ni? Tangguh-tangguh ke? Habislah sikit lagi dah. Okay, komprehensif hadis. Rasulullah SAW dengan peristiwa yang berlaku selepas kewafatan baginda SAW sehingga kiamat. Hadis Nabi ni komprehensif. Kefahamannya meluas. Siapa selepas Nabi wafat sehingga kiamat pun boleh guna. Okay, hadis-hadis tersebar seperti tajuk ini bertebaran dalam kitab-kitab hadis. Terutama dalam kitab Al-Fitan. Fitnah akhir zaman lah. Dan bab asyratus sa'ah. Tanda-tanda kiamat ni. Sesuatu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis ini tidak semestinya menunjukkan Rasulullah SAW tidak merestui perkara yang disebutkan dalam hadis ini. Hadis setengah yang sebut bangunan pencakar langit naga pola dak. Orang menganggap benda tu kan dia salah faham, kata benda ni Nabi lagi, bukan nak Nabi lagi nak ayat tanda. Tak kira tanda tu baik atau buruk. Okey, itu tanda baik, tapi tanda kiamat juga. Bahkan ia menunjukkan kenyataan-kenyataan yang akan terjadi sama ada benda tu baik ataupun benda tu buruk kepada agama dan dunia manusia selepas kewafatan baginda SAW. Tidak bermakna hadis benda tu baik, tak baik. Walau bagaimanapun kebanyakannya adalah perkara yang tidak baik lah. Banyak terbaik tapi ada juga baik. Dan perlu dihindari oleh umatnya. Di samping sentiasa bersepada dalam menghadapinya. Banyak tanda kiamat tu tak baik. Tapi ada benda tu tidak bermakna tidak baik. Sekadar nak cerita berlaku. Banyak hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam bentuk isyarat yang hanya difahami apabila perkara yang diisyaratkan itu menjadi kenyataan yang disaksikan oleh orang yang hidup semasa kenyataan-kenyataan itu berlaku sahaja. Orang tak faham. Orang zaman itu berlaku je. Faham. Antara yang dapat disenaraikan adalah seperti berikut. Pertama, hadis berhubung dengan persoalan kemasyarakatan seperti anak-anak mendahrakai ibu bapa. Anak derhaka pada ibu bapa. Yang kedua, isteri menderhakai suami. Yang ketiga, lelaki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai lelaki. Yang keempat, pada suatu ketika orang Islam ramai tetapi mereka hina dan lemah. Yang kelima, pada suatu ketika yang lain pula orang Islam kuat walaupun mereka hanya sedikit. Yang keenam, pada suatu ketika ramai perempuan berbanding dengan lelaki sehingga 50 orang perempuan berada di bawah jagaan seorang lelaki. Boleh nikah 50 orang kan? Ada setengah tu pahal gitu berat dah. Dan karut dah. Nak ceritanya, jaga. Tak kira lah nikah kedok pun jaga. Masalah ni ramai orang jatuh mati lah. Pergi kuat. Yang kedua, dari segi kemajuan sains dan teknologi. Pertama, manusia boleh menjelajah dunia dalam masa yang singkat. Dah. Ada cerita cepat dah. Cepat masa ada dua. Cepat masa, siapa kita tak ada nak buat sesuatu. Dan ada juga cepat masa ni segi perjalanan cepat dah. Yang kedua, anak bulan pada hari pertama akan kelihatan seperti sudah 2 atau 3 hari. Ada hadis tersebut ya. Yang ketiga, ada perbahasan lah. Dari segi sains pun ada juga ada cerita kedudukan. Yang ketiga, manusia boleh berhubung dengan seorang yang berada jauh daripadanya dengan bercakap-cakap dan berbincang dengannya. Macam kita ada guna telefon teknologi lah, internet ke apa dah. Yang keempat, manusia dapat menundukkan binatang dengan menghimpunkannya di suatu tempat seperti zoo. Zaman dulu tak ada lah ni, boleh pergi di zoo dah. Yang kelima, manusia akan menerokai bumi sehingga bumi akan kelihatan seperti kulit yang disamak. Kuat. Bumi minat air ke apa, korek ke apa. Macam-macam manusia buat atas muka bumi. Yang ketiga dah, kemajuan dari segi ilmu perubatan. Tidak terdapat setengah penyakit akan menjangkiti orang lain dan perlu dikawal. Penyakit COVID ke apa ni dah. B, yang kedua dah, terdapat kuman menyerupai singa ni. Ni pun ada virus yang benci singa. Penyakit kusta tu.
kajian ni macam singa tak virusnya. C. Terbukti banyak bahan. Yang ketiga, terbukti banyak bahan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai penawar dimajukan sehingga peringkat antarabangsa seperti kulat, madu, jintan hitam dan lain-lain tu ada sebut dari hadis tu. Memang kerja memang banyak khasiat sungguh dia. D. Terdapat penawar bagi suatu racun ada berhampiran dengan racun itu sendiri dia. Kalau jeking kau ada, bisa dia boleh buat ubat ya. Ular pun bisa dia boleh buat ubat. Begitu juga dengan lalat pun. Cuma dalam kajian lagi dah. Setang mana jumpa ada penawar di lalat tu sendiri dia. Yang kelima, isyarat akan adanya penggunaan ubat yang dimakan, pembuangan sisa daripada tubuh dan penggunaan kejutan sesuatu yang panas terhadap penyakit pesakit bagi pemulihan. Benda-benda panas. Tak apalah. Yang kelima. Keenam, penggunaan doa dan jampi bagi menyembuhkan penyakit. Yang ketujuh, penggunaan penawar dalam bentuk lawan bagi gejala penyakit. Tak apalah, itu perbahasan panjang lah. Yang keempat ni, hadis daripada Nabi Muhammad SAW berhubung dengan golongan yang sesat dan menyesatkan di akhir zaman. Antaranya seperti berikut. Pertama, fitnah Syiah yang disebutkan oleh baginda SAW kepada golongan yang dipanggil Rafidah. Dari hadis Nabi ada sebut Rafidah ni. Dan fitnah Syiah ni. Yang kedua, golongan Khawarij. Nabi pun sebut juga. Ada semaya dia lebih baik daripada semaya kita dah. Macam-macam lah. Ada tanda-tanda Khawarij. Mengkapir ke orang, dia je baik dia. Orang ini jahat belakang. Sahabat pun kapir. Habis orang kapir dia. Dia je juruh Islam dia. Dia lah pejuang Islam. Orang ini lawak Islam belakang. Yang ketiga, golongan Qadariyah sebagai majusi umat ini. Qadariyah ni tolak takdir lah. Ia kira makhluk ni boleh usaha sendiri, kuasa sendiri. Majusi umat ini Nabi kata dah. Yang keempat, fahaman terhadap kebendaan dan cintakan dunia yang berlebih-lebihan. Ada hadis ni. Yang kelima, golongan anti hadis sebagai golongan yang hanya mahu mengikut Al-Quran sahaja dan tidak mahu berpandu ke hadis. Ni ada Nabi sebut pasal golongan anti hadis. Yang keenam, yang ke F, 6, golongan Dajjal disebutkan sampai 30 orang semuanya yang mendakwa diri mereka sebagai nabi-nabi dan lain-lain. Ada 30 Dajjal kecil. Dajjal bukan Dajjal besar akhir zaman. Okay, yang kelima, hadis daripada Nabi Muhammad SAW berhubung dengan ekonomi. Antara contohnya ialah amalan riba dalam kalangan umat Islam dalam kalangan umat semakin luas sehingga jika tidak terlibat secara langsung pun debu-debunya pasti akan mengenai mereka. Benda ni betul berlaku di zaman kita dah. Bunyi sistem Islam pun dia terpaksa juga ambil juga dah. Nak kata salah sesuatu, ijtihad ulama kata boleh. Gitulah dah. Baik Islam ke apa. Baik un'inah ke apa dah. Benda tu. Ada khilaf ke apa perbincangan panjang lah. Tapi yang pentingnya, debu-debu dia tu ada lah. Nak kata suci 100% payah. Sahih ke apa. Suci 100% salah. Cuma ada persentif 30% dah. Ada perbincangan di segi kaedah. Muamalat ni supaya tidak berlaku mendadak ekonomi ni. Umat Islam. Tapi nak cerita benda tu tetap tak berapa macam mana lah. Yang B, banyak berlaku penipuan dan penyelewengan serta tidak amanah dalam soal-soal kewangan. Banyak orang menipu dah. Yang ke C, ada suatu ketika umat Islam akan berada dalam kemewahan dari segi harta benda. Sehingga tidak mahu menerima sebarang pemberian daripada siapapun. Harta melimpah ruah dan akan dikau dengan tangan. Banyak dah harta dia. Ada dah tempat-tempat tertentu kita ada Dubai ke apa dah. Akan merebok tempat-tempat lain. Akan ramai orang Islam yang kaya-raya dah. Yang keempat dia, akan ramai orang yang buncit perutnya yang menunjukkan kekayaan dan kemewahan hidup kerana tidak mempersoalkan haram atau halalnya dalam sesuatu yang dimakan itu dia. Perut buncit, mewah tak cara halal dia. Tanda kiamat dia. Yang ke E, adanya kekayaan berupa petrol dan gas serta lain-lain lagi lah. Dia berbubuk mah, ada kata mah. Mah bukan mah pun, mah minyak dia. Perang ni kerana nak cari sumber galia dia. Berebut minyak kata Gaza lah ni pun ada sebabnya ada minyak situ juga dia. Pakat nak belakang Yahudi ke mereka nak. Yang keenam, Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang berbagai bencana alam yang akan menimpa umat manusia dalam berbagai-bagai bentuknya seperti gempa bumi, kemarau panjang, banjir besar, ribut-ribut taufan, wabak penyakit yang tidak pernah diketahui dan tidak dijumpai oleh orang yang dahulu, kebakaran yang besar dan lain-lain lagi. Penyakit pelik-pelik tu zaman dulu tak ada. Ni ada. Yang ketujuh, Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan tentang pelbagai perkara dan fenomena yang akan berlaku kepada umat akhir zaman.
Sebab ada orang Islam ataupun orang kafir. Antara contohnya akan adanya golongan orang kafir yang Allah kuatkan Islam dengan mereka dengan agamanya. Ada orang kafirnya. Orang kafir tolong perjuangan Islam ada dah. Agama Islam kuatkan Islam dengan mereka. Dengan guna Allah menggunakan orang kafir, orang fasik, orang jahat pun untuk tolong agama Islam. Yang ke-B, masjid akan dikunjungi oleh golongan yang memakai topi. Bagaikan bonggol unta tua dan mereka disuruh oleh Nabi Muhammad SAW supaya dan anak. Pakai topi. Gimana? Tahu lah. Masuk masjid pakai topi. Yang C, akan dijadikan ketua kepada golongan yang tidak berilmu yang sesat sehingga mereka menyesatkan orang lain. Diangkat sebagai pejuang Islam ulama . Padahal dia menyesatkan orang lain. Dia tak ada ilmu pun dah. Yang ke-D, masjid-masjid banyak tetapi sepi. Al-Quran tinggalkan. Tanda akhir zaman belakang. Cuma nak faham tu, kena mengaji hadis maulid lah. Biar betul metodnya. Tidak salah faham. Jadi dia duduk logat nak cari Imam Mahdi dah. Betul ke Nabi suruh cari Imam Mahdi? Hadis Imam Mahdi tu Nabi suruh cari ke? Itu orang ni Imam Mahdi, orang ni Imam Mahdi tak? So lagi bukan Imam Mahdi. Orang yang ngaku penolong. Dalam hadis tu sebut penolong dah. Ada sebut Bani Tamim, ada tak sebut Bani Tamim dah. Dari timur dah. Bahas tanah Melayu ni, bahas orang Melayu nak tolong Imam Mahdi. Ini menyakit lah. Okay, mengabaikan ulama yang ahli dalam usaha hadis. Ni ada golongan-golongan. Dia pelakir ulama hadis, dia nak faham sendiri hadis. Akibat daripada mengabaikan pendapat-pendapat dan pandangan-pandangan ulama yang ahli dan diakui dalam bidang hadis, maka timbullah beberapa gejala tidak sihat. Antaranya ialah pertama, dangkal dalam memahami maksud hadis Rasulullah SAW. Salah faham sekerak, tidak mendalam. Yang kedua, berlakunya percanggahan dan ketidakseimbangan dalam mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang benda yang tidak bersungguh benar pakai serba dah. Kalau berdasarkan hadis sahih lah, kalau cinta tiba-tiba ambil hadis palsu dah. Percaya beli 100 kali ganda pahala dah. Masa nak semaya saja berpakar. Masa lain tak saya pakar. Tak kena tu. Nabi pakar ni masa bila? Kenapa ikat? Supaya tidak gerak aktiviti nak perai ke apa dah. Jadi dia tidak faham secara mendalam. Dia kira atas angin gitu dah. Masa nak semaya pakar. Masa lain tak pakar. Ni menyakit juga dah. Yang ketiga, salah faham terhadap hadis Rasulullah SAW. Salah faham hadis. Yang keempat, mengamalkan sesuatu tersebut dalam kitab-kitab hadis tidak seperti yang dikendaki oleh Nabi Muhammad SAW. Yang amal hadis tapi tak seperti Nabi nak. Dia ada syarat dia, ada cara dia. Tiba-tiba dia pakai jumpa hadis sikit-sikit. Amal sekerak dah. Baca surah apa sejadah tak perhabis. Dan Nabi baca perhabis. Pagi Jumaat dia baca sekerak dah. Lepas tu ngaku ikut sunnah Nabi dah. Yang kelima, tidak mempraktikkan sesuatu yang difahami sendiri daripada hadis-hadis Rasulullah SAW kerana memang begitu, bukan begitu yang dikendaki oleh Rasulullah SAW. Dia praktikkan sesuatu dia faham sendiri, sedangkan Nabi tidak hendak gitu. Yang keenam, akan terputus silsilah sanad isnad, iaitu warisan turun-temurun dari generasi demi generasi dalam menerima hadis Rasulullah SAW. Jadi silsilah sanad ni kena ngaji dengan tok guru baru boleh terima sanad dah. Baru dah boleh baca wabihi qala hadasna. Wabihi tu dia terima daripada tok guru lah. Sanad daripada tok guru dah. Baru dia baca qala hadasna dah, qala akhbarna, qala apa tu sebelum tu wabihi qala dengannya dah. Tu cara turun-temurun mengaji hadis. Bukan cara universiti, dia cara terima talaqi nadah kitab dah. Dengan nadah kitab hadis ni daripada satu generasi ke satu generasi. Yang ketujuh, akan timbul prasangka yang bukan-bukan terhadap tokoh-tokoh ulama dan mujtahidin yang begitu besar sumbangannya terhadap Islam pada zaman lampau. Dah. Ni setengah tu dia kira ulama mazhab tolak hadis. Dia tak mengaji maulid hadis, cara nak faham hadis ni. Nyakit. Yang ke-8, tidak ada keberkatan dalam ilmu yang terima kerana sudah memusuhi awliya Allah, awliya illah. Yang sudah pun diterima baik oleh tokoh-tokoh besar dalam agama Islam. Dah, dia kurang berkat ilmu tu. Dia tak saya mengaji dan berguru maulid. Dia kira baca buku pada dah. Lepas tu jumpa ikut kitab Rijal pun faham cara dia. Bukan faham cara orang ngaji hadis ni. Ulama hadis. Keperluan kembali kepada sistem talaqi dalam pengajian hadis. Kalau mengadah maulid dah. Tak padan dengan sistem universiti. Kena ambil sanad apa. Bukan sanad ijazah style sufi ni. Dia mengaji sikit ya. Lepas tu dia suruh boleh ijazah amal pelik-pelik. Malam bid'ah. Amal bid'ah boleh ijazah. Lepas tu apa. Orang nak ngaji kitab hadis ke apa ni telaki lah.
Itu enak dah. Antara sebab yang memerlukan kita kembali kepada sistem talaqi ini adalah seperti berikut. Menghadap tegur, terima daripada mulut ke mulut dah. Pertama, sistem ini membuktikan kejayaannya semenjak dahulu hingga sekarang. Lebih baik daripada sistem justi lah. Mengaji hadis, biar sunnah sitah mengaji. Yang kedua, adanya keberkatan pada sistem ini kerana bersambung-sambung silsilah tahammul dan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ada berkat lah sistem ni. Pentingnya benda tu sambung menyambung. Ada keberkatan. Silsilah tahammul, silsilah bawa hadis ni lah. Yang ketiga, adanya ciri-ciri yang unik dalam sistem ini yang tidak dapat ditemui dalam sistem yang lain. Sistem justi ke apa tak ada lah. Sistem berbanding sistem talaqi ni. Pertama, mengambil kira peribadi guru yang akan terima hadis itu daripadanya sama ada seorang mursyid ataupun tidak. Warak ataupun tidak dan lain-lain lagi. Cari tok guru yang warak. Lebih baik daripada ambil hadis pun cari tok guru yang warak. Tok guru hak kita kata kurang. Ataupun setengah tok guru tu terima hadis tapi bunyi sesak dah. Bunyi karut. Elok sikit kurang. Kan ambil sanad je dah. Yang kedua, adanya perhubungan peribadi antara guru dengan murid seperti kasih sayang dan rasa bertanggungjawab dalam menyampaikan amanah kepada murid dan lain-lain lagi. Semua tu dengan ada majlis, ada kaedah mengaji. Menyebabkan ada hubungan antara guru dan murid dan rasa tanggungjawab. Ni agama. Kita pakat jaga agama dah. Persediaan murid dan guru dengan adab-adab tertentu yang tidak terdapat dalam sistem lain. Seperti mengikhlaskan niat kerana Allah. Yang kedua, berakhlak dengan akhlak Islam dan lain-lain lagi lah. Banyak lagi lah. Ada adab je dah. Yang keempat, kenapa kena belajar sistem talaqi ni? Bentuk-bentuk sistem secara talaqi terbahagi pada tiga. Iaitu ada tiga. Tarik sorot, tarik arad dan tarik tahqiq dan tafsir. Itu sahaja pun tahu nak syarah. Benda ni mengaji sistem Jubandi ke, sistem Darul Hadis ke, sistem talaqi. Yang betul lah. Yang kelima, kegagalan sistem moden terletak pada kehampaannya daripada ciri-ciri istimewa yang terdapat dalam sistem talaqi. Iaitu sistem pengajian hadis yang diwarisi turun-temurun daripada ulama-ulama Islam pada zaman lampau. Ngaji jugalah. Gunalah kaedah ni sikit. Kalau tak banyak pun, buat secara sistem talaqi. Sistem justi apa bukan tolak 100%. Tapi, biarlah kena support dengan sistem talaqi lah. Jangan pakai tinggal terus sistem mengaji hadis cara dulu. Tak suhu ke master ijazah master PhD lah. Tak silap. Jangan pelakih pula sistem ijazah master. Hak maulid ni ngaji sistem talaqi dulu. Sunnah sitah. Lepas tu barulah ambil ijazah, ambil master, ambil PhD lah. Baru kita kata kemah. Kena ada master PhD tu kerana dia buat kajian. Kita perlu kajian supaya ilmu tu hidup. Dan untuk menghadapi realiti semasa ni. Ilmu yang tidak berkembang tak boleh menghadapi ancaman-ancaman musuh Islam ni. Yang keenam, sistem pengajian hadis secara talaqi adalah sistem bersepadu. Dalam erti kata yang menggabungkan semua bidang ilmu dalam usaha memahami hadis dan rahsia-rahsia tersimpan di sebalik ilmu hadis. Ini payah. Jadi, mengaji betul-betul talaqi baru nampak. Kalau nak perhati kat saya dengar ceramah-ceramah anak murid mana asli ni, kita akan berasa kemah. Berasa ada penguasa ilmu hadis. Kalau mengaji mesti pun, kena perhati maulid lah. Kalau perhati, saya rasa ada kurang lah. Bukan tak boleh, hebat juga. Tapi kat kita berasa ada benda je kurang dia ni. Walaupun pandai bercakap, ada benda je kurang. Kita mengaji talaqi betul-betul dia. Secara sistem terima dia. Sistem habis dan sitah mengaji. Yang ketujuh, ini berbeza dengan sistem pengajian hadis mengikut cara baru yang hanya menekankan aspek bahasa saja. Umpamanya dan kadang-kadang mengetepikan aspek-aspek kerohanian. Ada kurang lah. Rohani ke apa, Allah Alam lah. Orang yang merasainya, dia nak cerita apa payah dah. Kalau dia merasa dua-dua sistem, dia belajar talaqi juga dan dia belajar sistem justi juga, dia akan berasa lain lah. Okey, di mana wujudnya sistem ini sekarang ni? Pengajian secara talaqi sebagai satu sistem yang teratur dan berdisiplin tidak lagi wujud sekarang kecuali di benua kecil India. Tak wujud. Negara Arab pun tak ada. Secara sistematik, bukan tak ada talaqi, sistematik, lebih teratur. Ya ada sebab mengaji mana Bukhari dulu kaum Muslim dulu ke apa, ya ada susunan cara mengaji talaqi, ada sebab dia. Dia telah lama difikirkan ulama dulu supaya mengaji hadis ni kemah. Ada mamlakah, ada penguasa, ada penguasa ilmu hadis sehingga dia boleh lainlah, dia boleh kuasai ilmu hadis ni. Kita pun payah ni. Sistem tu yang dibawa ke kena ngaji, dibawa ke mana-mana pun kena guna sistem tu barulah kemah balik. Yang ada beberapa perkara yang perlu diberikan perhatian di sini. Antaranya ialah pertama, sistem ini hanya berkembang dengan pesat pada beberapa abad yang silam. Sehinggalah ke hari ini.
Sebelum itu ilmu di hadis di sana bukan sesuatu yang istimewa dan dipelajari sebagai suatu sistem. Dulu tidak sistem molek tak teratur dah. Setengah nak beli ilmu 30 tahun, 40 tahun tu baru nampak. Tapi kalau kita guna sistem talaqi, cara Diobandi ni, cara Darul Hadis ni cepat sikit dah. Penguasaan ilmu hadis tu berasa cepat kerana ada kaedah dia, ada susunan dia, ada sistematik dia. Menyebabkan dia itu jadi cepat. Ramai tokoh-tokoh hadis hasil daripada sistem tersebut. Dan pensyarah kitab-kitab hadis yang besar. Dan tulisannya sangat ilmiah. Dulu orang tak bunyi, tak jijak. Orang Arab tak jijak. Tak ada perbahasa istilah tu. Tapi di India, di sistem India Pakistan tu ada dah. Pensyarah hadis yang hebat. Ia seolah-olah putus. Zaman Imam Ibn Hajar Asqalani, kitab Sahih Bukhari, syarah Sahih Bukhari Fathul Bari dah. Zaman tu lah ada beberapa orang tokoh yang hebat. Lepas tu seolah berhenti dia. Berhenti pensyarah-pensyarah habis tu. Dia timbul balik pada zaman sistem talaqi ni. Yang timbul pada zaman tu lah. Syekh Waliullah Dahlawi dan anak cucu dia. Timbul aliran hadis dan aliran Diobandi. Barulah berasa hebat. Masuk tokoh hebat dah. Bahkan zaman moden ni sampai ke negara Arab semula pun. Sebenarnya daripada pengaruh sistem Diobandi ni. Sistem hadis ni. Okey, kedua, ulama-ulama India dan Pakistan yang boleh diiktiraf sebagai pewaris atau khulafa Rasulullah SAW hanyalah terdapat pada dua aliran pengajar hadis, iaitu pertama aliran Diobandi, yang kedua aliran al-hadis. Ni hebat dah. Aliran Diobandi dan al-hadis, cara mengaji talaqi betul, habis dengan sitah. Daripada muka surat pertama hingga habis, tak ada belajarlah muatak sikit ke apa lagi dah. Ada keadaan dia. Yang ketiga, berkembang dan majunya ilmu hadis khususnya dan ilmu-ilmu Islam yang lain yang amnya di sana adalah berkat kegigihan, kesungguhan dan sokongan yang padu daripada seluruh masyarakat di sana. Masyarakat dia bukan pergi dengan KJL ke apa, dak masyarakat dia siapa belaka dah. Siapa kau ngaji tak payah fikir makan minum. Tempat kita ni bayar jual gapo boleh makan dah. Okey, yang keempat, pencapaian mereka tinggi dalam bidang ini kerana mereka mengikut sistem yang diwarisi sejak zaman berzaman lagi oleh umat Islam. Itu sistem pengajian tradisional lah. Talaqin ada kitab daripada muka surat pertama hingga akhir ni. Pengaji tak guru dah. Lama lah mengaji ni. Tapi kalau sistematik, cepat sikit. Dibanding al-hadis cepat sikit. Kerana dia ada susunan dia. Menyebabkan orang itu boleh memelakah penguasaan ilmu hadis dan ilmu agamanya kemah. Cepat. Berbanding dengan cara dulu. Cara dulu kan 20-30 tahun ngaji tu. Baru nak serupa dengan 10 tahun sistem Diobandi. Gitulah. Cepat sikit. Kita bertanggungjawab menghidupkan sistem ini. Sebenarnya menghidupkan sistem ini adalah tanggungjawab kita bersama-sama. Dan sepatutnya menjadi matlamat kita bersama. Antara sebab-sebabnya adalah pertama, ahlul hadis. Ialah golongan yang dimasukkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Sebagai khulafa'nya. Pengganti-pengganti Rasulullah ni. Di belakang Rasulullah, pengganti selepas Rasulullah ialah ahlul hadis. Yang kedua, sebagai orang yang tetap berada di atas kebenaran dari umatnya sampai kiamat. Ada pihak Ahlussunnah wal Jamaah tu ialah al-hadis. Sebab dia berhujah dengan Al-Quran hadis dengan kemah, dengan pemahaman yang jitu. Bukan bawa hadis saja, dia pemahaman yang jitu. Yang kedua, mereka adalah golongan yang sentiasa menjadi rujukan umat Islam dan diperakui oleh tokoh-tokoh Islam sebagai rujukan yang muktamad. Di dalam semua bidang agama termasuk tafsir, fiqh dan lain. Semua ni bergantung dengan ilmu hadis. Nak ngaji fiqh dengan pihak hadis. Tahu sahih da'ih hingga apa. Tafsir pun begitu, fiqh pun begitu. Semua ni kena bergantung dengan kaedah ilmu hadis. Oleh sebab itu tokoh-tokoh fiqh mazhab besar pun dalam mazhab Syafi'i hebat-hebat Imam Nawawi tokoh hadis juga. Kali tak kemah habis ia akan kurang sikit. Ibn Hajar Al-Haytami, kenapa dikuatkan pendapat Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Syarah Minhajut Talibin berbanding dengan kitab Nihayatul Muhtaj Syekh Ramli. Antara sebabnya kemah sikit. Kebas sikit Ibn Hajar Al-Haytami. Gitulah kaedah dia. Kaedah dia kena bawa hadis. Yang ketiga, mereka juga layak dijadikan kaunselor kepada masyarakat pada setiap zaman. Al-hadis ni. Dan tepat kerana setiap zaman tepat kerana mereka mengetahui berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW banyak perkara yang akan dihadapi dan dialami oleh umat Islam khususnya dan manusia amnya sebelum kiamat. Dalam berbagai-bagai bidang kehidupan mereka. Jadi mereka tahu tentang fitan ke, tentang apa pun dah. Fitnah akhir zaman mereka tahu. Yang keempat adalah hadis adalah golongan yang boleh dipercayai dalam tafsiran Quran. Kerana hadis sebagai penjelas dan penghurai kepada Quran yang tidak terang. Jadi nak tafsir Quran yang maliknya mesti guna tafsir Quran berdasarkan pendapat al-hadis.
Yang kelima, pentafsiran Islam berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW adalah sesuatu yang direstui oleh umat Islam. Baik daripada golongan salaf atau khalaf, semuanya sepakat merujuk hadis-hadis Nabi lah. Kelebalah apa, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan hadis. Yang keenam, umat Islam di Malaysia berada dalam suasana yang damai dan makmur di samping punya harta benda yang lebih daripada cukup lah jika dibandingkan dengan masyarakat Islam di India dan Pakistan. Tapi dermanya kuat sana. Dermanya korban daripada sekolah-sekolah Arab, sekolah agama dia ni, di sistem hadis dia sangat kuat. Kuat orang derma. Siapa aku? Habis 50% harta dia untuk madrasah ni. Tempat kita ni kurang dah. Derma kurang dah. Kita nampak masjid dah cepat sikit dah. Derma ke sekolah ke apa. Dia tidak anggap penting, tidak anggap besar pahala. Sikit je boleh. Tapi kalau nak masjid sekolah, kalau nak masjid, dia jadi mudah pula pergi. Gitulah masyarakat kita dah. Tu sekolah kita tidak hebat mana dah. Yang ketujuh, sebagaimana ilmu hadis berpindah dari negara Arab ke benua kecil India. Boleh ke India dah sistem hadis. Ia mungkin berpindah pula ke negara Malaysia semula dah. Jika ada keikhlasan, kegigihan, kesungguhan dan sokongan yang padu daripada umat Islam di sini pula. Kita jangan ingat kita ni tinggallah ilmu hadis, mengaji ilmu Islam ni tinggal dah. Masyarakat Islam kita ni, orang India, Pakistan, bukan bahasa Arab pun dah. Bahasa Urdu, bahasa lasing lah kira dah. Tapi kerana kesungguhan dia boleh menguasai bahasa Arab dengan baik. Dan boleh menguasai kitab-kitab Taurat yang baik dah. Kita Malaysia pun tidak ada mustahil kalau kita ubah sikap kita, kuat korban kita untuk support sistem pengajian hadis ni. Okay, penutup kesimpulannya, marilah sama-sama kita perhatikan sebuah hadis Rasulullah SAW. Ia adalah doa kepada setiap orang yang punya minat dan keyakinan yang teguh terhadap hadis-hadis baginda SAW. Sabda baginda SAW, "Naddarallahu mura'an sami'a minna hadisan fahifizahu hatta yuballighahu ghairahu." Semoga Allah menyerikan hidup orang yang mendengar hadisku lalu diingatnya. Kemudian disampaikannya kepada orang lain sebagaimana didengarinya. Semoga Allah sirikan hidup dia. Bahagiakan hidup dia. Kain dengan hadis Nabi, dia ingat, ia sampai kepada orang lain. Walaupun dia kurang faham. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam Jami' At-Tirmizi, Kitab Al-Ilmi, Bab Al-Hathu 'ala Tabligh As-Sam'i. Oleh Abdurrahman bin Aban dan nombor hadis 2256, status sahih. Semoga Allah SWT masukkan kita dalam golongan orang yang didoakan oleh Rasulullah SAW itu. Kita mengajar hadis. Kita faham sikit. Kita mengajar juga hadis. Baca hadis juga. Orang kemudian ni dia faham dalil lagi. Moga-moga dia boleh beramal dengan lebih baik daripada kita. Tapi pengajian hadis mesti diteruskan. Mesti disebarkan. Kerana manfaatnya besar lah. Hak kita bincang sebelum ni. Pentingnya kita mengajarkan masyarakat kita dengan ilmu hadis dan cara betul kita mengajar hadis. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma bika, subhanakallahumma bika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.